Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Syakira binti Muhammad Ghazali, wakil daripada Unit Jawatankuasa Alumni dan Choices Study KPMBP dalam program Sambung Belajar di IPT mana ya? Kali ini edisi Diploma in Accounting pula. Untuk pengetahuan semua, program ini adalah program rakaman disebabkan oleh faktor tertentu. Okey, kepada semua penonton boleh sahaja komen di ruangan di bawah dan insya-Allah alumni jemputan akan menjawab setiap persoalan di bawah secara langsung. Okey, tanpa membuang masa, mari kita teruskan program kita bersama 7 orang alumni DIA mewakili universiti masing-masing. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi menerima jemputan daripada Unit Jawatankuasa Alumni KPMBP. Okey, walaupun kita boleh dikatakan saya tak pernah mengajar dan kita jarang berjumpa lah di KPM Bandar Penawar, tapi saya sangat hargailah dengan sokongan dan kesediaan untuk program malam ini. Sebagaimana sesi yang lepas, saya akan mengajukan satu set soalan dan setiap seorang perlu menjawab keseluruhan soalan bagi mengelakkan kekeliruan penonton. Pertama, perkenalkan diri dan dari batch yang mana. Yang kedua, sambung belajar di IPT mana dan dalam jurusan apa. Yang ketiga, dapat pindah berapa jam kredit dan berapa lama tempoh pengajian. Yang keempat, kenapa anda memilih IPT tersebut dan apa kelebihan IPT tersebut. Dan yang terakhir adalah sejauh mana KPMBP membantu anda dalam menyambung pengajian di sana. Jadi kita teruskan dengan KUPTM. Assalamualaikum. Hai, nama saya Siti Rafi'ah. Saya alumni daripada Kolej Profesional Mara Bandar Penawar, batch 1506. Jadi saya telah melanjutkan pelajaran saya di Kolej Universiti Politek Mara pada tahun 2018 dan mengambil jurusan Bachelor of Accountancy with Honours. So, kini saya baru menamatkan semester 8 dan pada hujung bulan 6 ni saya akan mulakan latihan industri. So, berapa jam kredit yang saya dapat pindahkan masa masuk ke UPTM, saya dapat transfer kredit dalam 21 jam sebab syllabus menepati apa yang ke UPTM nak. Lepas tu tempoh pengajian saya adalah 2 tahun 6 bulan termasuk industri training. So 21 jam tu saya dapat cut dalam setahun macam tu. So saya terus masuk semester 3. Saya tak masuk semester 1. So saya terus join another senior untuk first class semester 3. Kenapa saya pilih IPT ni, kenapa saya pilih KUPMKL? First thing first adalah sebab marah. Itulah kalau sebab saya tak kejar loan marah sebab lagi satu parents pun lebih prefer kalau saya ambil marah sebab potongan untuk bayar balik tu rendah lah kan, tinggi lah. So dan alhamdulillah saya dapat marah tu. So kalau in case pointer tu 3.5 hingga 4 flat, bayaran hanya perlu bayar 15% saja. So contohlah kalau dapat around loan 75, so bayar dalam 15k saja. So tak banyak lah nak bayar balik tu, tak payah bayar full. Kalau in case kalau kita excellent student, kita boleh mohon untuk full beasiswa. Loan mara tu boleh tukar jadi beasiswa. So antara sebab lain juga sebab KUPTM KL ni sistem dia trimester sama macam KPMBP. So dia mempercepatkan lagi kita untuk habis belajar. So tak adalah lama sangat. Actually ada KPTM Bani tapi dia accounting and finance, tapi sebab saya nak teruskan accountancy, so saya ambil accountancy terus. So apa kelebihan kat sini kalau kita nak cakap pasal facilities sama je macam universiti lain. Apa yang basic untuk student, apa yang student perlukan semua ada.
Tapi yang special thing is maybe kalau kat luar college kita kat sini macam yelah kat duduk dekat tengah bandar, so macam-macam ada. So macam tak ada apa sangat pun kalau nak cakap pasal speciality, cuma kalau lecturers kita pun sama friendly macam KPM. So macam senang lah, dia orang senang nak contact. So nak communicate pun senang, dia orang banyak tolong kita kalau kita tak faham. Dia orang banyak membantu lah kalau kita ada masalah. So kalau lagi satu, kalau macam contoh nak habis degree, kalau nak sambung SCCA atau CAT, kat sini pun ada. So boleh lah, kalau ramai je student yang degree dekat sini, dia orang nak ambil SCCA, terus sambung dengan SCCA dekat sini. So sejauh mana KPMBP bantu saya dalam menyambung pengajian dekat KUPTM KL. So pembelajaran yang masa dekat diploma tu banyak membantu saya masa degree. So apa yang lecturers ajar dekat KPM, kat sini saya apply. Maksudnya kat KPMBP tu adalah tapak saya untuk saya sambung degree ni. Maksudnya saya dah ada basic, saya dah tahu. Kalau dulu masa mula saya masuk diploma, saya tak tahu apa-apa. Saya memang bukan budak accounting, saya memang zero knowledge untuk accounting. Jadi KPM ni banyaklah ajar saya macam-macam, especially kawan-kawan, lecturers, dia orang banyak membantu saya sampai saya ada di mana saya berada sekarang. So contoh kalau macam apa yang kita belajar dari FA1 sampai FA5, kat sini saya apply. So saya tak adalah macam blur sangat. Apa tu accounting, saya tak tahu accounting langsung tu tak ada. So saya boleh apply kat sini, saya tahu apa yang saya belajar dulu. So macam audit, so kat sini ada paper MFRS. So apa yang saya belajar untuk FA1 sampai FA5, kat sini saya apply. So lecturer dekat KPMBP banyak ajar saya daripada saya tak tahu apa-apa sampai saya tahu semua benda. So sebab Madam Mala pun dulu dia pernah pesan, dia cakap apa yang awak belajar ni, apa yang awak belajar dari diploma, ingat sampai hujung nyawa. Dia cakap dalam kelas sampai sekarang ni pun saya akan ingat sampai gini apa yang dia cakap. Okay, itu je dari saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Ain Fadil Hamidi Jawabudin. Saya merupakan alumni KPMBP batch 1503. Okay, sekarang saya menyambung pelajaran di Universiti Tun Abdul Razak atau lebih dikenali sebagai Uni Razak. Okay, saya menyambung dalam jurusan Bachelor of Accounting, Honours Accredited with CPA Australia. Okay, kalau masuk Uni Razak, student KPM akan dapat kredit transfer dalam 36 jam kredit bersamaan dengan 12 subjek ataupun 1 setahun lah. Lepas tu total belajar dekat sana 3 tahun. 2 tahun kita akan buat degree dan setahun kita akan buat CPA. CPA tu professional paper lah macam SCCA, MIPA dan sebagainya. Okay, mengapa saya memilih Uni Razak? Sebenarnya saya pun tak ada idea kenapa saya pilih Uni Razak. Dia like macam tiba-tiba. At first tu saya dah bayar yuran pendaftaran untuk Uni KL, 200.5 nak masuk tu. Lepas tu tiba-tiba dapat call dari Uni Razak. Dia kata Mara nak support student DPC further study dekat Uni Razak. Lepas tu time tu saya macam tak ada idea langsung Uni Razak ni macam mana. Lepas tu buatlah research. So tanya Sir Safwan. So Sir Safwan kata mula check dulu Uni Razak ni ada MQA ke tidak. So bila dah check Uni Razak ni ada MQA. Lepas tu tanyalah senior macam mana Uni Razak ni. Lepas tu dan saya pun decide lah nak study kat Uni Razak. Lepas tu mengapa kelebihan Uni Razak ni sebenarnya tak ada apa sangat pun. Tapi cuma kelebihannya dia the only university yang tak silap saya lah yang buat professional paper dengan degree dalam satu masa yang sama. So maksudnya kalau kita graduate nanti, kita akan ada degree dan juga professional paper. Professional paper tu kita akan buat dalam 2 semester, 1 semester 3 paper. So professional paper tu kita akan ambil internal paper dan juga external paper. Internal paper tu untuk melayakkan kita ada degree, manakala external paper tu untuk melayakkan kita ada professional qualification lah. So untuk kita convert, kita tak semestinya kena pass external paper. So kalau in case tak pass external paper, still boleh repeat tapi boleh juga convo. So
itulah sebabnya saya pilih. Walaupun saya tak pass, so saya akan ada chances lah untuk convo dan boleh repeat lah bila dah habis convo nanti. So pada segi facilities, Uni Razak ni bangunan dia dia sebuah bangunan je. So dalam tu cuma ada gym, tapi dia dekat tengah-tengah bandar, so dia easy access lah, semua benda ada. Kalau nak pergi KLCC tu berjalan kaki je. And dia dekat lah dengan LRT, kalau jalan tu lah 10 minit. Lepas tu sejauh mana KPM BIMPI bantu saya untuk buat degree ni, since dekat KPM kita buat diploma, so kita dah ada basic, dah ada fundamental tentang account. So bila masuk degree ni, tak adalah macam terpinga-pinga account ni macam mana. And masa kita diploma pun kita dah buat industrial training. So kita dah nampak dah macam mana alam pekerjaan tu. So sama ada kita nak proceed untuk jadi accountant, auditors ataupun nak further benda lain lah. Lepas tu bila masuk degree ni pun kita kadang-kadang ada belajar subjek yang sama juga kan. Macam subjek tu topik tu kita dah belajar pun time degree. So kita akan lagi senang faham lah untuk belajar. And kadang-kadang nota-nota yang lecturer bagikan time diploma pun boleh digunakan. Okay, setakat tu je pada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Okay, nama saya Fatimah Zawana binti Azam. Saya daripada batch 1407. Okay, sambung belajar di IPT mana? Okay, sekarang saya sedang menyambung pelajaran di Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu ataupun dikenali sebagai UNIZA. Dan saya menyambung jurusan di Bachelor of Accountancy with Honour. Saya dapat pindah dalam around 21 jam kredit sebab dia cakap masa first semester tu kan dia ada apa dipanggil untuk kita application untuk kita transfer kredit berapa jam kredit yang kita boleh. Jadi masa tu lecturer saya dia cakap yang dia panggil apa KPM punya syllabus lebih kurang macam dia UNIZA punya syllabus masa diploma dengan degree, awal-awal degree. Jadi untuk semester pertama tu saya tak perlulah ambil subjek-subjek yang macam diploma dulu, macam Financial Accounting 1 ataupun sampai Financial Accounting 5, saya boleh transfer kredit semua. Lepas tu kenapa saya memilih IPT ni? Yang pertamanya sebab UNIZA ni berdekatan dengan rumah saya sebab saya tinggal di Kuala Terengganu. Yang seterusnya saya rasa UNIZA ni dia salah satu UNIZA yang salah satu universiti yang orang kata apa dikenali jugalah dengan cara dia pembelajaran dia. Sebab kalau ikutkan UNIZA ni macam universiti yang lain, cara kita belajar tu kalau tengok perbezaan dia lah UNIZA dengan KPM. UNIZA ni dia kalau KPM kan dalam satu kelas dia kan kita belajar dalam 20 orang macam tu ramai kan. Jadi senanglah cara kita nak belajar atau apa. Kalau UNIZA ni saya rasa kita boleh sebelum kita macam tak silap saya Sesafan dia cakap sebelum kita ambil professional paper macam ACCA ataupun SIMA ataupun apa-apa professional paper yang berkaitan dengan account, dia kata kalau kita nak lebih memahami bagaimana kita nak belajar professional paper, lebih baik kita sambung degree dulu sebab boleh kita tahu suasana untuk belajar degree tu macam mana. Sebab kalau kita tengok bila kita sambung degree dengan dekat IPTA terutama sekali, IPTA kan ramai orang kan dalam satu kelas kan, macam dekat UNIZA saya satu kelas satu subjek tu around lebih daripada 50 orang satu kelas. Kadang kita orang ada 100 orang boleh. Jadi nanti dalam suasana tu dia ajar kita cara kita orang panggil apa self study lah. Kadang duduk dalam kelas, even dalam jadual dia tulis jadual kita kelas hari ni 3 jam, tapi kadang kita duduk dalam kelas dalam 10 minit okay lecturer cakap dah
Dalam suasana tu kita boleh belajar lah cara untuk self study macam mana, cara kita nak belajar untuk orang panggil apa, untuk matangkan diri kita lah untuk dapatkan segala-segala ilmu tu. Kalau kita tengok, kalau dekat KPM kan kadang nota-nota tu kan lecturer kita yang bagi kan, tapi dekat Uniza ni kita dekat universiti lah, maksud saya kita tahu yang kita ni sebenarnya mampu untuk cari nota-nota tu sendiri, even tanpa bantuan dengan lecturer-lecturer kita. Diorang guide kita, tapi diorang nak suruh kita lebih matang untuk cari sendirilah ilmu-ilmu untuk kita tambahkan lah, untuk kita lebih maju ke hadapan. Lepas tu sejauh mana KPMBP membantu saya dalam menyambung pengajian ni, KPMBP, apa yang saya belajar dekat KPMBP tu banyak sebenarnya, sebab kalau kita ikutkan macam contoh, saya ada batch saya masa degree, diorang ada daripada STPM, ada daripada Asasi. Kita boleh tengok perbezaan dia apabila kita grad sebagai diploma student, Asasi student dengan STPM student. Perbezaan dia macam contoh, kalau kita dah KPM kan, kita dah tahu cara universiti belajar macam mana. Maksud saya macam kita bukan sepenuhnya nota-nota kita bukan sepenuhnya daripada buku. Kita kena Google atau kita kena baca research artikel ataupun apa-apalah, macam itulah. Betul, kita pun dah terbiasa dengan buat presentation, buat slideshow, guna Excel ataupun apa-apa lagi yang kita punya IT punya knowledge lah kan. Lepas tu satu lagi, kita pun dah terbiasa dengan kita ada latihan industri yang KPM bukan sediakan, maksud saya macam dalam silibus diploma kita dah ada latihan industri. Jadi dengan latihan industri tu itu dah dapat membantu kita untuk panggil senang cerita, kita dah nampak macam mana accounting punya profession ni dekat dunia yang sebenar. Jadi bila kita sambung degree ni, bila dah lecturer cakap, contoh dia cakap untuk subjek audit, external auditor tu macam mana kerja dia, internal auditor tu macam mana kerja dia. Jadi bila belajar di KPM ni, saya rasa ilmu-ilmu yang saya dapat dari KPM tu banyaklah saya guna dekat universiti saya sekarang. Saya rasa itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, nama saya Marisa binti Muhammad Zaharin. Saya merupakan bekas pelajar KPMBP batch 1506 tahun 2015 dan alhamdulillah telah graduate pada tahun 2018. Lepas tamat diploma, saya telah menyambung pengajian saya di dalam jurusan Bachelor of Finance Honours di Universiti Teknologi Mara, UiTM Campus Bandaraya Melaka. First of all, kenapa saya pilih finance? Sebab masa internship untuk diploma pun saya diterapkan dengan multitasking, which is saya pernah rasa semua kerja, accounting, tax, audit, finance, secretary. So daripada situ saya dah nampak lah macam mana skop pekerjaan saya in the future. So that's why saya pilih finance, sebab saya rasa kena dengan jiwa saya, and waktu kita diploma dulu pun ada belajar subjek ni. Dulu Safwan yang ajar. Next, untuk soalan yang seterusnya, dapat pindah berapa jam kredit dan berapa lama tempoh pengajian di IPT tersebut. Untuk pindahan jam kredit atau di UiTM dipanggil PC, which is pengecualian kredit. Untuk UiTM memberikan keutamaan kepada pelajar daripada diploma UiTM tu tersendiri berbanding dengan IPT lain. Untuk jurusan saya tak dapat PC since tempoh pengajian degree saya pun hanya 3 tahun. Tetapi jika ini saya mewakili UiTM semula, untuk junior-junior yang daripada diploma in account, kalau ingin menyambung pengajian untuk degree in account di UiTM, ada pengecualian kredit yang boleh dibuat.
antara kampus UiTM yang menawarkan degree akaun ni, salah satunya adalah kampus Puncak Alam, kampus Alor Gajah, kampus Merbuk. So, saya akan share lah untuk panduan junior-junior lain. Jika anda ingin sambung degree akaun contohnya di kampus Puncak Alam, boleh transfer kredit. Antara subjek yang boleh transfer kredit yang setahu saya, subjek FA, Law, Management, Management Accounting, Business Maths and Taxation. So boleh cut lebih kurang dalam 1 semester. So daripada tempoh pengajian untuk degree in account 4 tahun, so dia akan jadi 3 tahun setengah lah. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya, kenapa memilih IPT tersebut dan apa kelebihan IPT tersebut? So, first of all, seperti semua orang tahu, kelebihan UiTM ialah yuran pengajian di UiTM murah compare to universiti-universiti lain. Which is untuk sem pertama kami hanya perlu bayar 700 lebih je, dan untuk next sem yang seterusnya kami hanya perlu bayar 590 sahaja untuk setiap sem. So bagi saya dekat situ pun dah bagi benefit. Contohnya untuk pelajar yang berkemampuan, kami tak payah nak ambil mana-mana pinjaman belajar pun tak apa, sebab yuran yang dikenakan tu pun masih mampulah untuk kami tanggung. So that kita tak adalah terbeban sangat kan dengan hutang pinjaman for degree in the future. So macam untunglah sebab dekat KPM pun kita tak ada hutang pinjaman, degree pun tak ada hutang. Okay, for those yang kurang berkemampuan, boleh je nak apply any pinjaman or beasiswa macam PTPTN, JPA, Yayasan Negeri and so on semua, supaya macam selesa sikit lah ada duit untuk kita survive kan. Lagipun kalau PTPTN, total semua tak sampai 20,000 pun untuk degree in account. Untuk kos saya 13,000 je. So selain tu, UiTM pun banyak je bagi bantuan-bantuan untuk orang-orang yang golongan B40, contohnya bantuan makanan, bantuan internet, bantuan zakat. So lagi kelebihan UiTM, college UiTM which is asrama dia pun murah, dalam 420 macam tu per semester. And then makanan-makanan dekat UiTM pun murah walaupun kita tinggal dekat bandar. So tak perlu risau sangat lah nak survive kat UiTM. And then saya pilih UiTM ni pun sebab lokasi UiTM tersendirilah, sebab kita tahu dekat Malaysia ni pun UiTM punya cawangan ada banyak. So kampus-kampus UiTM ni kebanyakannya dekat dengan rumah saya. So senanglah if ada problem apa-apa kan. Okay. Antara semua IPTS dengan IPTA, UiTM juga merupakan top 10 universiti terbaik di Malaysia untuk 2020 selepas UUM. Selain tu, UiTM juga dia ada menawarkan PJJ which is pengajian jarak jauh untuk degree. So sesiapa yang lepas habis diploma dekat KPM, kalau rasa macam nak kerja sambil belajar, bolehlah ambil PJJ dekat UiTM. Boleh refer dekat page Inet UiTM. Okay, sejauh mana KPMBP membantu saya dalam menyambung pengajian di sana? Okay, to be honest, degree and diploma sangat-sangatlah berbeza. So okay, dekat degree semua benda kita kena buat sendiri, kita kena cari sendiri. And then since kita pun daripada KPMBP dah didedahkan dengan cari maklumat sendiri, kita pernah handle group assignment, pernah join activity college sana sini. So semua tu banyak membantu saya lah untuk membina keyakinan diri, belajar berdikari dekat degree. So tak adalah macam terkejut sangat bila masuk alam degree. Sebab semua tu pun saya pernah lalui masa diploma. And then bila masuk degree ni kiranya mental and physical saya already prepared lah orang kata. Then dekat uni pun, dekat universiti ni pun saya ada belajar subjek account juga. And then dekat sini pun since saya pun dah ada basic accounting dekat KPM. So saya dapat gunakan basic account tu, saya boleh tolongkan kawan saya yang lain lah, especially pelajar lain yang datang daripada STPM, Asasi, Matric
Okey. Tu je. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Zuki dari batch 2015, PDA 1506-053. So, saya sama belajar dekat IPT Universiti Malaysia Terengganu di Terengganu dan jurusan saya Bachelor of Accounting. So, berapa pindahan jam kredit saya dapat? Bermula saya mohon 38 jam kredit dan yang lulus hanyalah 17 jam kredit. Sebab apa? Untuk pindah jam kredit ni, diorang akan tengok kita punya grade. Kalau dapat grade yang B+ ke atas, baru boleh dapat pindahan jam kredit. Kalau tak, jadi macam saya tak dapat just 17 jam kredit. So kalau nak sambung ACC dekat UMT ni boleh je. Tapi kalau nak sambung tak boleh buat pindah jam kredit. So dia akan masukkan list-list ACCA punya subjek ke dalam semester yang kita akan belajar nanti. So kalau nak sambung ACC tu boleh je dekat UMT ni sebab dia akan disediakan. So berapa lama tempoh pengajian? Totally tempoh pengajian dekat UMT ni dapat 4 tahun pengajian. So dengan keputusan 17 jam kredit tu saya dapat hanya 3 tahun setengah. Setengah tu saya tak dapat lagi potong. Kalau tak boleh 3 tahun saja dekat UMT ni. Kenapa memilih IPT tersebut? Okay, totally nak cakap UMT ni mudah nak dapat subjek account ni sebab dia hanya minta CGPA kita 3.0 sahaja, 3.0 ke atas. Dan kita punya MUAT band 2 pun dah lepas. So kalau nak mohon boleh je, mudah. Apa kelebihan dia? Untuk makluman tuan-puan, kemudian yang disediakan UMT ni sama je macam universiti lain. Kerana UMT ni dia ada kolam renang, ada dewan badminton, ada stadium, ada gelanggang tenis, lepas tu masjid pun ada. So saya rasa semua sama je kot dengan IPT lain. Lepas tu kalau UMT ni UMT ni terletak dekat pantai. So kalau petang-petang dah habis kelas ke, boring-boring bolehlah jalan-jalan kat tepi pantai UMT tu. Sebelah je. And then UMT ni juga ada kelebihan dia iaitu dia ada pulau tersendiri. Nama dia Pulau Bidong. So kalau nak pergi boleh je pergi secara percuma. Dan kelebihan juga untuk semester 1 yang baru masuk. So dia akan automatik terpilih untuk menyertai program survey laut yang UMT buat lah. So aktiviti yang akan dijalankan semasa survey laut tu macam snorkeling, hiking, kayak, semua yang buat aktiviti dekat Pulau Bidong tu. So kalau nak suka pulau ke, bolehlah masuk UMT, memang best lah. Lepas tu UMT juga kan dekat-dekat Terengganu, biasalah Terengganu, macam-macam makanan sedap, murah pun murah. So kita sebagai student ni boleh berjimat-cemat. Okay, next. Sejauh mana KPM membantu anda? Totally saya nak cakap beruntung lah siapa yang sama belajar dekat KPM ni. Sebab dapat banyak pindahan jam kredit saya bandingkan dengan IPT lain. Sebab kawan-kawan saya yang lain, diorang hanya dapat belas-belas, maybe dalam 15-16 saja yang boleh dapat pindah kredit. Sebab diorang punya syllabus diploma diorang tak sama dengan syllabus dekat UMT ni. So kalau KPM ni totally banyak kelebihan ni lah kalau sambung ni. Lepas tu KPMBP ni dia dapat saya dapat belajar banyak lah tentang akaun ni.
So kalau dah masuk dekat UMT ni, kita dah boleh tahu dah apa yang kita belajar semasa diploma. Dan kalau dah dapat banyak bina kredit tu, kita akan terus sambung belajar ke semester 3. So bolehlah belajar dengan senior-senior. Okay, itu saja saya punya ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ridwan bin Hashim. Saya daripada batch PDA 1506. So tahun 15 lah kan. So sekarang ni saya belajar di UniKL Business School. So Business School ni banyak jugalah dia punya course. Contoh macam accountancy, international business, Islamic finance, banyak lagi lah, boleh check sendiri. So saya punya major ni bachelor in accounting lah. So soalan ketiga ni, pindah berapa jam kredit ni biasanya untuk accounting kita orang akan dapat dalam 26. Tengok daripada diploma mana lah. Kalau daripada KPM kita orang akan memang dapat 26 jam kredit transfer lah. Kalau daripada tak pasti daripada tempat lain mungkin banyak lah, tengok jugalah. So sekarang ni saya dalam semester 7. So sekarang ni saya praktikal lah. So biasanya kalau accounting ni kita orang akan belajar daripada 1 sampai 6. So 7 tu kita orang praktikal dulu. So lepas tu kita orang akan sambung balik, masuk balik untuk semester 8 tu. Semester 8 tu yang terakhir lah. So biasanya itulah, itu je. Okay, kenapa memilih IPT tersebut dan apa kelebihan IPT? Okay, saya ambil UniKL, of course lah, kalau semua orang tak nak marah kan. Marah adalah salah satu tulang belakang untuk student kan. So dia kalau UniKL Business School ni diorang ada offer dua, PTPTN dengan Maralun. So basically diorang akan ambil Mara sebab loan tu sendirilah. So diorang Mara tu pun kalau macam kawan-kawan saya cakap, diorang kalau siapa yang pass 3.5 lepas tu sampai 4 flat, diorang akan dapat potongan 15% lah. So kalau macam saya punya total Mara plus minus tu dalam 75,000. So dalam kalau kali 15 dalam 15% je lah. 15,000. Okay. Kalau sini pun biasa kalau business school ada 2 kampus. Satu dekat Yayasan Selangor dengan Gurney Campus. Kalau accountancy sendiri tu dia macam special tau. Dia terletak, dia satu kampus tu satu course je. Kalau macam Islamic Finance dengan International dengan course-course lain, dia orang akan campur dekat Yayasan Selangor. So kita orang macam bertuah jugalah, kita orang berada ditempatkan dekat Gurney Campus. So satu course satu saja. So okay, kenapa? Okay, lepas tu kelebihan dia pula biasanya untuk semester baru ni biasanya diorang akan dapat penginapan. UniKL akan sediakan penginapan 2 tempat, iaitu Maxim City Light dengan Zeta Park. Biasanya mewah jugalah 2 penginapan ni sebab satu tu ada betul-betul terletak dekat atas mall. So siapa yang area KL tu tahu kot Star Park Mall. So Star Park Mall tu biasanya ramai banyaklah artis-artis. So siapa nak jadi artis tu bolehlah masuk business school. Okay. Lepas tu dia kalau dekat Zeta Park tu biasanya ada gym, swimming pool. So siapa yang nak fit tu ke bolehlah datang gym sebab kita orang dekat Zeta Park tu pun diorang sediakan macam league kan. Kat situ ada macam tempat jogging. So bolehlah siapa nak fit kat situ boleh lah. Untuk semester 1 tu agak lumayan lah. Tapi lepas semester 2 atau semester 3 diorang akan buat catuan untuk keluarkan yang untuk
intake yang akan baru. Sebab boleh ya kalau semester lama untuk teruskan penginapan dekat yang UniKL sediakan, tapi diorang kena mohon sebab tertakluk kepada intake yang baru. Kalau intake baru tu ramai, so diorang kena nak tak nak kena keluar jugalah. Tapi best je. Lepas tu kalau nak sewa dekat dekat area Kuala Lumpur ni banyak je tempat-tempat sewa. Sebab kena pandai carilah. Biasanya saya pun sendiri pun tengah menyewa. So sewa dengan rakan-rakan pun okey je. Okey. Okey, yang kelima, sejauh mana KPMBP membantu saya dalam menyambung pengajian di UniKL. So macam kawan-kawan saya yang kat sini pun cakap, diorang kita memang dah ada fundamental. So ada principle untuk kita teruskan ke degree. So degree tu pun sebenarnya kalau mahir, kalau dah master dalam diploma pun boleh sambung untuk yang peringkat yang mencabar lah kalau baru. Tapi ada juga yang kawan-kawan saya yang daripada diploma course lain tapi baru degree tu baru dia nak masuk course accounting pun boleh. Sebab actually kawan-kawan yang pandai daripada dalam accounting ni pun ramai, so diorang boleh tanya daripada situ je. So tak ada masalah kalau daripada diploma course lain, degree baru nak masuk course lain tu tak ada masalah. So banyak yang kawan-kawan yang pandai mengajar untuk bantu anda mencapai apa yang anda nak lah. So itu je lah kot daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nura Syafitri binti Abdullah daripada batch PDA 1506 dan graduate tahun 2018. So, saya sekarang ni belajar dekat UM, dekat dalam jadi pelajar TISA, which is Tengku Puteri Intan Syafina School of Accountancy. In degree in especially in accounting with information system. So, okay, pindahan kredit yang saya dapat around 24 credits hour, lebih kurang sama dengan 8 subjek. So, sebenarnya tempoh pengajian untuk pelajar accounting ni 4 tahun. Tapi sebab kita transfer, kita boleh kurangkan sikit lah kan. So, it's up to you. Sebab dekat UM ni, you kena handle sendiri, you punya masa. So, kalau macam you nak buat 3 tahun, you can take every sem tu, you can take banyaklah subjeknya, 7, 6, 7, 6, 7, 6. So kalau macam saya ambil 3 tahun setengah, so saya macam relax sikit lah. Kadang ambil 4, kadang 5, kadang 6. So it's up to you. Tapi selalunya minimum 3 tahun lah kalau dah transfer kredit. Okay, kenapa saya memilih UM? Okay, untuk pengetahuan semua, UM sahaja yang menawarkan Bachelor in Accounting Information System. So di Malaysia lah. There is a phrase yang student accounting information system yang suka guna. Dia kata why you choose one if you can get two with the same price. So maksudnya kat sini, kalau macam kita belajar accounting, pada masa sama kita belajar IT. Belajar information system tu sendiri. Contohnya macam dalam saya punya syllabus, saya belajar sama macam student accounting tapi saya ada tambahan, saya ada belajar, saya kena buat database system, saya belajar coding, saya kena audit IS, saya kena belajar buat spreadsheet. So benda tu memang membantulah dengan sekarang ni memang IR 4.0 kan. So memang sangat demand dekat kita punya negara, dekat dunia ni memang demand lah. So, kelebihan UM ni sebenarnya, UM ni banyak menerima international accreditation. Contohnya macam untuk course accounting tu sendiri, kita ada TISA UM ni is the first and only program yang receive EPAS accreditation from Europe Foundation for Management Development. So, kalau nak tahu apa tu EPAS, I believe korang boleh search, boleh tanya di Google. Nanti korang tahulah apa tu IPAS kan. So, beside that, UM juga kita boleh sambung professional paper.
macam you all boleh buat degree, at the same time you also can take professional paper. Contohnya macam kalau ACCA, I think ACCA, SIMA dengan ICAW, you all boleh dah start ambil paper tu SEM 5, while macam CPA dengan MIPA you all boleh ambil masa SEM 7. Macam saya sendiri, saya baru je daftar ni jadi ACCA Accelerate member, so harap-harap nanti bila saya dah habis degree, habislah juga paper ACCA saya tu. So apa lagi? Kelebihan dia. Okay, macam biasalah. Kalau dah nama pun IPTA kan, yuran mestilah murah kan. So saya ni penerima scholarship daripada FAMA, stand for Father and Mother. So yuran UM ni dia affordable lagi lah. Ditambahkan pula dengan saya ambil SCA ni. Bila kita ambil SCA ni, untuk as a UM student, we get a lots of benefit. Contohnya macam registration fee for ACCA. Supposedly kita kena bayar I think around 80 something, tapi saya bayar registration fee tu 20 GBP je. So macam lebih daripada half saya bayar untuk ACCA punya registration tu. So dia ada banyak lagi benefit. So insyaAllah beasiswa FAMA tu memang mampu lagi lah nak tanggung saya punya pengajian ni. So total up saya rasa less than 10,000 including yuran pengajian, facilities and accommodation lah, tempat tinggal sepanjang di UM. Apa lagi ya? Okey, selain tu, okey, daripada segi industrial relationship, UM ni memang industrial relationship sangat kuat. Hampir, I'm not sure berapa persen, tapi kebanyakan kalau saya jumpa, saya dengar, student UM ni memang kalau dia intern, dia kerja, semua banyak kat Big Four. Even kita ada kelab, our industrial advisor also ialah YM Raja Azura, Raja Muhaimuddin, which is dia tu adalah CEO of Peneraju. So memang every year ACCA ke KPMG ke BDO tu memang akan come to UM, we have a session with them, also go to their company, semua we have strong relationship lah dengan industrial area ni. Okay, then saya go skip to soalan last. Sejauh mana KPMBP membantu anda dalam menyambung pengajian? Okay, sama je macam yang kawan-kawan lain. Dekat UM ni pun dia selari je dia punya pelajaran dia tu dengan universiti. I give example macam kalau dekat KPMBP, kalau diploma accounting ni kita akan ambil management accounting kan. So kalau dekat degree, there is MA1 and MA2. So MA1 kita akan dapat transfer, so kita ambil MA2 kan. So macam saya, walaupun saya ambil MA2 semester 1, tapi dalam kelas tu semua semester 3 dan semester 4. Tapi walaupun diorang tu macam dah high kan, tapi saya ni mesti dapat catch up lah. Maksudnya macam pembelajaran di KPM tu memang membantulah. Tapi kalau macam dah lupa ke, terus hilangkan daripada ingatan pun tak membantu jugalah. Tapi it's good. Selain tu, KPM ni dia punya pembelajaran dia sangat bagus, lecturer-lecturer sangat bantu. So maksudnya macam bila kita belajar kat KPM ni, kita kalau kita tak faham kita senang nak tanya kan. So macam kita boleh tingkatkan kita punya pointer semua kan. So pointer-pointer tu memang membantu untuk kita sambung pelajaran. Sebab ada certain universiti, dia tak nak student yang dia ada hard pointer dia lah kan. So kalau korang study hard, work smart dekat KPM, insyaAllah boleh sambung dekat universiti yang korang nak lah, yang hebat-hebat lah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okay, so dah tamat. Untuk yang terakhir, mungkin boleh bagi nasihat untuk pelajar-pelajar di KPM Bandar Penawar lah, secara ringkasnya. So nasihat saya dekat adik-adik kat KPMBP, korang selagi ada peluang untuk sambung belajar, korang belajar lah. Sebab ilmu tu luas. So korang sebenarnya korang akan nampak the beauty of knowledge itself. Korang macam
tak akan pernah bosan pun nak menuntut ilmu ni. Sebab kat mana-mana pun korang boleh belajar. Tapi yang penting belajar dengan guru-guru yang bertauliah lah, macam dengan pensyarah kita kan. So tak kisahlah kat mana-mana pun anda belajar, as long as awak semua boleh bawa diri. Yang sebab kalau alam degree memang banyak berdikari semua, macam yang kakak-kakak, abang-abang bercakap kan. So yang penting apa yang anda belajar masa diploma nak bawa ke another level, benda tu perlulah ada, kena ingat sampai bila, tak boleh lupa langsung. So lagi satu, kalau nak sambung belajar, tanyalah pendapat-pendapat yang macam pensyarah, pendapat parents, research dulu mana-mana. So tengok mana hala tuju anda yang, mana hala tuju yang awak nak pergi. Itu. Okay, nasihat saya untuk adik-adik kat PPM tu, macam Rafiqah kata, selagi ada peluang nak sambung belajar tu, grab the chance. Macam suka senang kita nak sambung belajar kan, panjangkan ilmu, luaskan lagi ilmu yang kita ada. Lepas tu, tak kisahlah sambung belajar dekat mana pun, bila kita tengok semua duration belajar dekat UiTM ke, dekat mana-mana pun, still plus minus 3 tahun juga. So tempat tu tak penting, yang penting kita punya keinginan nak sambung belajar tu, nak menuntut ilmu. Lepas tu enjoy the moment dekat KPM sebab pengalaman tu sekali je datang. Sebab bila dah degree ni memang semua kena survive sendiri, belajar sendiri, tak adanya lecturer nak suap semua benda. Lepas tu itu je kot. Okay, terima kasih. Okay, nasihat dari saya untuk adik-adik di KPMBP, macam yang sama seperti yang orang lain cakap, belajar je dekat mana-mana anda suka, sebab saya rasa di mana-mana ni semuanya sama je tempat kita nak belajar ni. Semuanya atas kita, kalau kita nak kita boleh. Macam pepatah ada cakap kan, gagal sekali bukan bermakna gagal selamanya. Jadi semuanya kita kena usaha sendiri, atas usaha kita akan berjaya. Jadi untuk yang belajar di KPMBP tu, teruskan usaha anda. Dan belajarlah elok-elok di KPM sebab saya rasa KPM lah tempat belajar yang paling best. Dan okay, itu je lah saya rasa. Satu lagi, jangan cepat mengalah. Okay, terima kasih. Okay, nasihat saya kepada pelajar-pelajar KPM, junior-junior semua, sama juga, selagi ada peluang, ada rezeki, ada masa semua, belajarlah, teruskanlah sambung belajar dekat peringkat yang lebih tinggi. Sebab sambung belajar ni tak rugi pun. Sebenarnya dekat dunia ni lagi banyak kita belajar, lagi banyak benda yang kita tak tahu. So that kita kena terus belajar and lagi belajar ilmu-ilmu dekat dunia ni. So sebab yelah ilmu ni semua takkan pernah habis kan. So belajar dekat IPT mana-mana sama je. Janji kita tahu apa yang kita nak capai in the future. Pilih course yang anda minat and jangan ikut kawan. Sebab anda sendiri yang menentukan masa depan anda, bukan orang lain. So sebelum masuk degree tu, make sure physical and mental semua ready prepared lah. Sebab yelah berbeza zaman degree and diploma. And buat masa sekarang, siapa yang tengah belajar lagi, enjoy lah waktu-waktu diploma ni. Sebab memang kenangan tu semua anda akan ingat bila anda dah keluar nanti. So good luck and selamat Hari Raya juga. Bye. Okay, untuk nasihat-nasihat pelajar KPMBP tu, saya nak cakap kalau korang dekat KPM tu, belajarlah sungguh-sungguh. Dengar cakap lecturer tu, kalau disuruh buat exercise tu, buatlah. Sebab kalau dah masuk degree ni, semua-semua benda tu dia dah tak tahu suruh dah. Kita akan kena berdikari. So dari situ korang kena ni lah, belajar sungguh-sungguh. So dari pengalaman tu, bila korang dah degree nanti korang dah tahulah apa yang nak korang kena buat. Tak adalah nak bergantung dengan orang lain je. Nak cakap juga kalau nak sambung belajar tu jangan ikut orang. Kalau kita minat account, kita sambung account. Kalau tak minat account, kita sambung jurusan-jurusan lain yang ada dekat universiti yang korang pilih tu. Kalau sambung dekat universiti tu, korang janganlah tak bergaul dengan, bila korang dah sambung degree tu, korang janganlah tak bergaul dengan orang-orang lain. Sebab
bila korang lagi banyak kawan-kawan, korang akan lebih mudah untuk interact. Lagi-lagi FPT ni kan banyak dekat negeri-negeri lain. So korang akan lebih more to independent. Korang akan kena cari ramai kawan, so korang akan lebih mudah lah untuk bergaul. Okay, itu je nasihat saya. Selamat belajar di universiti nanti. Okay. Okey, daripada saya tak ada apalah. Kalau nak cakap pun, saya cakap jangan mudah mengalah dan takut untuk sambung belajar dekat degree. So kalau diploma pun accountancy tu bukanlah payah mana. Degree pun kalau dah pandai, dah master macam saya cakap tadi, kalau dah master, kalau dah boleh bawa dalam diploma tu, degree tu insya-Allah boleh. So degree pun tak ada apa-apa pun sebenarnya. So pandai-pandailah sebenarnya buat diri, sebab lagi satu pun kat degree ni pun kita bermain dengan, kalau contoh dalam exam diorang banyak bermain dengan essay. Kalau diploma diorang akan banyak main dengan point dan essay structure. So essay tu lebih banyak critical thinking. So ready prepare untuk mental supaya korang tak rasa macam culture shock dengan diploma punya culture. Sebab diploma punya culture dengan degree punya culture lah sangat lain. Itulah essay tu kita banyak fikir panjang. Kalau diploma tu mungkinlah kita banyak fikir untuk sedikit saja, tapi kalau degree dia akan banyak fikir. So macam yang lain cakap, kena pilih kawan. Kita kena bukan nak cari, kita kat degree bukan nak belajar pun, bukan nak cari enemy pun, kita nak cari kawan kan. Supaya kalau kita ramai kawan supaya kalau yang satu tu tahu, satu lagi tak tahu, so diorang satu lagi tahu segitu, diorang akan saling melengkapi lah. So diorang akan banyak berguna kepada kita juga satu hari nanti, supaya itulah kita punya hidup tu teratur lah. Kita tahu mana baik, mana buruk, mana kawan kita yang sebetulnya. Itu je lah dan saya kata, supaya itulah KPM. So junior, good luck untuk final ke siapa-siapa yang akan menempuh ke dalam degree. So good luck. So harap dapat capai apa yang mak ayah yang impikan. Kebanyakan mak ayah nak kan. So kadang-kadang pun cubalah untuk fulfill keinginan mak ayah. Sedang daripada saya pun, saya nak capai apa yang mak saya nak. So saya sekarang ni dah capai apa yang mak saya nak. Saya pun sekarang ni capai apa yang saya nak juga. So dua-dua tu saling selari. So hidup saya lebih happy. So mungkin kalau adik-adik kalau pandai dalam jaga diri, insyaAllah hidup akan lebih teratur, insyaAllah. Amin. So itu saja dari saya. Saya nak fokus kepada siapa-siapa yang berminat nak sambung study kat UM. Make sure you jaga your pointer, sebab memang kalau nak masuk FPTA ni dia kata 3.0, tapi for UM dia hanya akan pilih 3.5 ke atas saja. So kalau korang nak masuk UM, make sure you jaga your pointer. InsyaAllah ada rezeki boleh jumpa kat UM ya. Okay. Okey, so terima kasih banyak lagi sekali saya ucapkan kepada semua kerana sudi menerima jemputan dari alumni KPMBP. So semoga kita bertemu lagi dalam program yang lain, insyaAllah. Alhamdulillah selesai sudah sesi kita untuk malam ini. Saya suka sangat dengar pesanan dan nasihat daripada alumni kepada pelajar KPMBP. Untuk kedua sesi, orang kata tanpa pengalaman tiadalah nasihat. Jadi kepada semua penonton, ambillah nasihat tersebut untuk dijadikan inspirasi dan pengajaran baru untuk diri kita. Rumusannya, tak kisahlah di mana anda ingin sambung belajar, yang penting adalah minat dan semangat. Okey, seterusnya pasangkan niat untuk menambah ilmu pengetahuan, dan dengan penambahan ilmu pengetahuan yang diperolehi, sebarkan dan beri manfaat kepada semua lah, bukan sahaja untuk diri kita sendiri. Akhir kata, saya mewakili jawatan kuasa alumni KPM Bandar Penawar ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang 2 sesi yang telah dijalankan, dan kepada semua yang ingin memberi komen, cadangan, boleh terus DM kami di Facebook, Twitter dan Instagram.
Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menyokong alumni KPM Bandar Penawar.